Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dan ahli kumpulan saya iaitu kumpulan 1 akan menerangkan sedikit berkaitan dengan kejadian tumbuh-tumbuhan menurut perspektif Al-Quran dan sains bagi tugasan berkumpulan dalam kursus ilmu wahyu dan sains. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 orang. Dalam tajuk ini terdapat 3 objektif yang kami dapati iaitu objektif yang pertama, menghuraikan proses kejadian tumbuh-tumbuhan menurut Al-Quran dan sains. Objektif yang kedua, menyatakan kepentingan tumbuh-tumbuhan menurut Al-Quran dan sains. Objektif yang ketiga, menganalisis penemuan tumbuh-tumbuhan menurut Al-Quran dan sains. Pengenalan bagi tajuk ini adalah tumbuh-tumbuhan ialah benda hidup yang mengandungi sejenis sel iaitu klorofil. Ianya hidup secara semula jadi melalui tanah yang disiram dengan air. Lalu, ia juga menjadikan matahari sebagai makanan untuk terus hidup. Terdapat pelbagai manfaat tumbuh-tumbuhan kepada manusia. Saya Ramidino Azwar 071920 ingin menerangkan tentang proses kejadian tumbuh-tumbuhan menurut Al-Quran dan juga sains. Terbukti di mana Allah menurunkan air hujan di mana tanah akan menyerapkan air hujan tersebut untuk kegunaan tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh. Seterusnya, berikut merupakan ayat Al-Quran di mana menunjukkan bahawa terdapat pelbagai tumbuh-tumbuhan seperti biji-bijian, kurma dan sebagainya. Seterusnya, berikut juga merupakan ayat Al-Quran yang disebutkan bahawa kurma dan anggur dapat menghasilkan buah yang boleh dimakan dan memberi manfaat kepada manusia dan juga haiwan. Seterusnya, hadis ini menyatakan bahawa jika seorang manusia menanam tumbuh-tumbuhan, maka pahala yang akan mengalir selama mana tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Maka dengan itu, manusia digalakkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan kerana pahalanya mengalir selama mana tumbuh-tumbuhan itu hidup. Sekian, terima kasih. Selain itu, saya Hafidhatul Syanini binti Hazili nombor BRIC 076897 ingin memetakan proses kejadian tumbuh-tumbuhan menurut sains. Tumbuh-tumbuhan mendapatkan tenaga daripada cahaya matahari dengan menjalankan fotosintesis. Selain itu juga, nutrien juga merupakan keperluan asas bagi setiap tumbuhan. Oleh itu, hidupan ini merangkumi semua benda hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil, zat hijau. Ini merupakan hadis yang menunjukkan kejadian tumbuh-tumbuhan menurut sains. Oleh itu juga, proses kejadian tumbuh-tumbuhan menurut sains ini telah menjelaskan bahawa Allah SAW yang telah menurunkan air hujan dari langit kemudian menumbuhkan segala jenis sifat tumbuh-tumbuhan yang berbeza-beza dengan air tersebut. Kesimpulannya, proses kejadian tumbuh-tumbuhan antara menurut Al-Quran dan sains adalah sama prosesnya. Hal ini kerana di dalam Al-Quran dan sains telah terbukti bahawa air merupakan proses sumber utama untuk pembesaran tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan fotosintesis. Oleh itu, air juga mengandungi senyawa yang berfungsi dalam pembentukan fotoplasma. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita pergi ke bahagian objektif yang kedua iaitu berkaitan dengan menyatakan kepentingan tumbuh-tumbuhan. Untuk objektif ini, ia mempunyai 2 bahagian iaitu menyatakan kepentingan tumbuh-tumbuhan menurut Al-Quran dan juga yang kedua ialah menyatakan kepentingan tumbuh-tumbuhan menurut sains. Untuk kepentingan tumbuh-tumbuhan menurut Al-Quran, telah dijumpai bahawa para ulama menafsir ataupun berpendapat bahawa tumbuh-tumbuhan yang dinyatakan di dalam Al-Quran mempunyai keistimewaan tersendiri berbanding dengan tumbuh-tumbuhan yang lain. Bukan itu sahaja, Rasulullah SAW juga menyatakan ataupun menyarankan untuk kita menggunakan ataupun memakan buah-buah yang dinyatakan di dalam Al-Quran itu sendiri. Sebagai contoh, buah kurma. Buah kurma mempunyai khasiat tersendiri dan juga mempunyai kebaikan apabila kita memakannya. Antara yang pertama ialah buah kurma mempunyai vitamin A di mana ia dapat memberi kita kesihatan mata, menjaga kelembapan kulit kita
dapat menguatkan lagi sel-sel saraf dalam dalaman badan kita. Yang kedua ialah buah kurma juga dikenali sebagai buah herba. Yang ketiga, buah kurma juga dapat mencegah diri kita daripada berasa lapar. Yang keempat adalah buah kurma merupakan salah satu buah sunnah Rasulullah SAW. Seterusnya, terdapat satu hadis di mana ia berkaitan dengan buah kurma yang membawa maksud telah memberitahu kami Jumu'ah bin Abdullah berkata, telah memberitahu kami Marwan berkata, telah memberitahu kami Hisham bin Hashim bin Hashim berkata, telah memberitahu kami Amir bin Sa'ad berkata dari ayahnya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengkonsumsikan ataupun memakan 7 butir biji kurma pada waktu pagi, maka pada hari itu dia akan terpelihara daripada sebarang sihir ataupun daripada sebarang penyakit. Saya Fatina Jiha binti Sabril 077456 akan menerangkan kepentingan tumbuh-tumbuhan menurut sains. Tumbuhan mempunyai pelbagai peranan dalam kehidupan manusia seperti ubat-ubatan dan sebagainya. Seterusnya, tanaman kurma pula dikenali sebagai spesies tumbuhan berkayu. Pokok kurma memberi banyak kebaikan seperti yang dinyatakan dalam tafsiran ayat tersebut. Akhir sekali, perbandingan menurut Al-Quran dan juga sains ialah kepentingan kedua-duanya adalah sama. Hal ini kerana kedua-duanya menyatakan buah kurma mempunyai banyak kelebihan. Objektif yang seterusnya adalah menganalisis penemuan tumbuh-tumbuhan dari aspek kesihatan. Hal ini terdapat dua sumber iaitu menurut Al-Quran dan menurut sains. Contoh menganalisis penemuan tumbuh-tumbuhan dari aspek kesihatan menurut sains adalah zaitun. Dan sebenarnya zaitun ini adalah dalam bentuk pokok, ranting, buah dan daun yang mampu menghasilkan minyak. Tambahan pula, buah zaitun ini mengandungi pelbagai jenis nutrien dan vitamin untuk kesihatan dan boleh menyembuhkan pelbagai penyakit manusia. Seterusnya, khasiat dan kebaikan zaitun menurut sains adalah dijadikan sebagai bahan campuran dalam makanan dan masakan. Hal ini dikatakan demikian kerana buah zaitun ini mengandungi protein yang tinggi serta zat garam, zat besi dan lain-lain. Di samping itu juga, minyak zaitun mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh minyak-minyak masak yang lain. Seterusnya, menurut Al-Quran pula, pernah dikatakan oleh para musafir dan saintis tentang baiknya zaitun untuk dimakan adalah kerana ia memiliki manfaat dan khasiat untuk kesihatan tubuh badan. Zaitun juga merupakan salah satu makanan halal dan thayyiban disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Contoh hadis pohon zaitun diberkahi dari Umar bin Al-Khattab. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, makanlah minyak zaitun dan minyakilah dengan zaitun kerana zaitun berasal daripada pohon yang diberkah. Seterusnya, antara tumbuhan-tumbuhan yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah buah tin, buah anggur, zaitun, pisang, delima, timun dan banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Mardia binti Nur Hisham 077150. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan tentang penemuan tumbuh-tumbuhan dari aspek kesihatan menurut sains. Berdasarkan surah An-Nur ayat 24, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang keistimewaan buah zaitun. Hasil kajian menyatakan bahawa terdapat 3 pigmen yang berada dalam minyak zaitun iaitu phytofitin, klorofil dan karotenoid. Masing-masing berfungsi untuk mengekalkan khasiat dalam minyak zaitun itu sendiri. Kesimpulannya, proses penemuan tumbuh-tumbuhan dari aspek kesihatan menurut Al-Quran dan sains menunjukkan penemuan yang sama dalam kalangan para orang dahulu dan juga para saintis. Berdasarkan penemuan buah zaitun, hal ini kerana menurut Al-Quran, penemuan buah zaitun merupakan buah yang mempunyai banyak khasiat serta buah zaitun juga merupakan buah sunnah para nabi dan sahabatnya. Seperti yang kita tahu, buah zaitun ini adalah buah yang menyembuhkan bagi kita. Sama juga bagi menurut sains, di mana para ilmuwan sains telah menemui banyak kebaikan dan kegunaan buah zaitun itu sendiri. Contohnya, selain boleh dimakan, minyak buah zaitun juga dapat digunakan sebagai minyak rambut
kerana ia mengandungi banyak khasiat untuk menguatkan lagi rambut kita daripada rosak, gugur dan sebagainya. Dan oleh itu para ilmu sains menamakan minyak zaitun ini adalah minyak kesihatan bagi kegunaan manusia. Maka setakat sini sajalah diskusi perbincangan grup kami tentang tumbuhan menurut sains dan Al-Quran. Sekian, terima kasih.